Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudari pengacara majlis, Datuk Mat Said, yang berhormat Hasbi, semua pimpinan UMNO Barisan Nasional, pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Malam ini saya memohon bercakap giliran awal kerana nak balik ke Kuala Lumpur besok pagi. Awal-awal pagi nak pergi jumpa Perdana Menteri, nak mesyuarat khas terutama hal isu beras ini. Hadirin sekalian, kita sekarang dalam pilihan raya ini, alhamdulillah, kerjasama di antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan begitu erat sekali. Saya sudah kerap datang ke Pelangai ini daripada hari penamaan calon, malam ini dan malam besok, dan ada lagi malam-malam yang lain. Kerana di antaranya orang panggil bahasa utaranya nak bayak derau, iaitu nak membayar apa yang ditunjukkan oleh BN, terutama dalam pilihan raya Simpang Jeram dan Pulai. Rakan-rakan daripada UMNO Barisan Nasional bekerja sungguh kuat, termasuk yang amat berhormat Menteri Besar Johor On Hafiz siang malam, dan Datuk Ahmad Mazlan tadi, termasuk pemimpin yang lain yang bekerja begitu kuat sehingga kemenangan kita capai di Simpang Jeram, majoriti meningkat daripada pilihan raya umum yang lalu. Oleh itu kita nampak terutama sekali orang-orang Melayu khasnya mula kembali untuk mengundi parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Hadirin sekalian, kita tahu ombak hijau begitu kuat sekali. Green wave melanda pantai timur. Isu yang besar dimainkan soal Islam terancam dan kedudukan Melayu yang terancam. Dan isu ini dimain dan terlekat dalam minda khasnya anak-anak muda. Dan DAP dijadikan punching bag sandaran mereka untuk mereka berhujah yang mengatakan Islam terancam. Di atas penerangan mereka, blog dan berbagai caralah orang Melayu terpikat, sehingga pilihan raya yang lalu Parlimen Terengganu satu pun kita tak menang. Di Kelantan satu pun tak menang. Tunku Radali pun kalah. Di Kedah kita tinggal satu. Begitulah kekuatan mereka. Oleh itu, dalam kempen mereka lepas pilihan raya 6 negeri, kerajaan akan bertukar. Kalau tak percaya tak boleh, sebab yang bercakap itu orang yang biasa jumpa Nabi. Jumpa mimpi atau jumpa macam mana kita tak tahu. Disahkan oleh Mursyidul Ampas. Memang Presiden Fahmi banyak kali jumpa Nabi. Bila dia bercakap, sudah tentulah cakapnya itu dipercayai oleh orang Melayu dan orang Islam. Sebab itulah termasuklah penjawat awam yakin seyakin-yakinnya lepas pilihan raya 6 negeri kerajaan akan bertukar. Dalam parlimen dia kata boleh melalui SD dan sebagainya, sedangkan SD dah tak boleh kerana dah ada undang-undang lompat pagi. Marang ni kadang-kadang dia mengigau kerana renggau banyak gigit kaki dia. Sebab itulah kita lihat dalam pilihan raya 6 negeri ini, penjawat awam
Daripada 2,000 mengundi di TUDM Batus, kita Kerajaan Perpaduan dapat 14 undi. Punya teruknya 80% mengundi Perikatan Nasional. Ini sebab keyakinan akan bertukar kerajaan selepas pilihan raya 6 negeri. Tetapi lepas keputusan 3 negeri kita menang, yaitu Negeri Sembilan, Selangor dan Penang. Walaupun kekurangan kursi di Penang dan di Selangor, tapi boleh memerintah. Mereka menang besar. Terengganu 32-0, Kelantan 43-2, Kedah 33-3. Kemenangan yang cukup besar. Tetapi kerajaan pusat, kerajaan federal tak berubah. Tambahan pula apabila Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah mengatakan kami akan terus menyokong Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga pilihan raya akan datang. Artinya kerajaan ini terus tak tukar. Berlaku pilihan raya Simpang Jeram dan Pulai, kita menang walaupun peratus mengundi kurang, majoriti kita lebih besar di Simpang Pulai. Terima kasih kepada BN dan UMNO yang bekerja begitu kuat dengan bersama Pakatan Harapan. Kemenangan kita di kedua-dua tempat. Undi penjawat awam sudah 50-50. Sebab itu kita jangan kecewa bila kita lihat undi penjawat awam kita tak sampai 15%, tak sampai 20%, jangan bimbang. Sebab mereka yakin kerajaan akan bertukar lepas pilihan raya 6 negeri. Bila tak bertukar, dia mula kembali. Di Simpang Renggam dan di Pulai 50-50 dah. Kita menang pula di Pelangai ini. Kita lihat penjawat awam akan kembali menyokong kita sepenuhnya. Sebab itu kemenangan di Simpang, di Pulai, di Pelangai ini wajib. Saya tadi sempat juga berjalan 2-3 rumah dan bertemu dengan mereka dulunya yang mengundi Pakatan Harapan. Ada 2,000 lebih yang mengundi Pakatan Harapan. Kita bekerja kuat sekarang memastikan kesemua 2,000 itu mengundi Barisan Nasional pada 7 hari bulan nanti. Bahkan tadi kita pergi ke satu Pelda, kita dapat penambahan daripada pilihan raya yang lalu. Kalau kita menang di Pelangai ini, di Kemaman nanti ada harapan cerah. Betul, dalam politik ni kita jangan give up peringkat awal. Sebab manusia ni dia boleh berubah. Saya menyangka di Simpang Jeram kita akan menang, tapi tidak menyangka majoriti bertambah. Dulu menang lebih kurang 2,400, kali ini menang 3,700, lebih kurang majoriti. Artinya kenaikan berlaku dalam undi. Peratus undi keluar kurang. Artinya kalau peratus undi keluar seperti biasa, majoriti kita akan berlipat ganda lagi. Ini pemulihan. Sebab apa-apa sebab kita fahamlah, tapi kita yang pentingnya untuk negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, kalau UMNO kembali kuat, Kerajaan Perpaduan akan kuat insya-Allah. Sebab itu buktikan saudara yang ada di hadapan saya ini, sama ada daripada Pakatan Harapan, khasnya daripada UMNO, jangan kurang majoriti daripada pilihan raya yang lalu. Boleh ke tak? Kalau ingin kita nak kembali memenangi di 3 negeri itu pada masa yang akan datang. Dalam politik ini, kita tak tahu, kadang-kadangnya kawan tidak kekal, musuh tidak kekal. Sebab itu dalam kita selalu diajar hidup, bila kita nak cakap sesuatu, esok kita jumpa ya Datuk Mat Said, insya-Allah kita jumpa.
Sebab kita tidak tahu sejam lagi apa akan berlaku. Yang Allahyarham Salahuddin Ayub, bila orang nak jumpa dia petang tu, dia kata malam ini kita jumpa di tempat ceramah di Jerai, Kedah. Malam ini 2-3 orang dia janji nak jumpa di tempat ceramah. Maghrib dia dikejarkan ke hospital, kemudian meninggal dunia malam itu. Artinya dia, sebab itulah bila kita janji kita kena sebut insya-Allah, sebab kita tak tahu apa nak berlaku seminit lagi, sejam lagi, hanya Allah yang maha mengetahui. Dalam politik pun begitu. Saya lawan dengan UMNO 44 tahun. Lama tu, bukan baru. Dan kami berjaya menewaskan BN tahun 2018. Kami berjaya. Dalam pilihan raya daripada tahun 55 sampai 2013, 2018, ada parti yang dapat majoriti. Daripada tahun 55 sampai tahun 69 Perikatan majoriti. 74 sampai 2013 Barisan majoriti. 2018 PH majoriti. Allah mentakdirkan 2022 siapa pun tak dapat majoriti. Ini ujian. BN 30 nak buat apa? PH 82 nak buat apa? PN 74 pada muka, siapa pun tak boleh buat kerajaan. Di sini ada contoh oleh Datuk Muhammad Mazlan tadi, buka arahan pandangan Majlis Raja-Raja buat kerajaan perpaduan. Anwar Ibrahim terima, belah sana tak terima. Bila kita terima, BN sokong ngam-ngam 112. Cukuplah Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Bila cukup saja Sabah dan Sarawak datang, jadi 148, cukup 2/3 majoriti. Mentah kami amanah bernasib baik kerjasama dengan UMNO. Sebab PAS tak boleh kata apa. Sebab PAS kerjasama dulu dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Sebelum itu kami lawan UMNO ni atas akidah tu. Tok Imam UMNO sedang sembahyang asar, datang orang PAS, dia ubah tu imam tu, dia tukang tu imam PAS. Dia tu Mas Haid, kami lawan kamu dulu macam tu. Sembelihan nikah kahwin tu, ada yang kahwin dulu di rumah pimpinan PAS untuk sah di sisi Islam. Balik kampung itu kali ini hanya seremonial. Kemuncaknya kita lihat apa yang berlaku Mamali, hasil daripada fatwa Bangul Pradong yang mengatakan lawan UMNO ni jihad, derma jihad, mati syahid. Hadirin sekalian, tiba-tiba lepas itu PAS bekerja sama dengan UMNO Muafakat Nasional. Apa mereka kata? Ini anugerah Allah. Dah pula anugerah Allah. Lepas itu bercerai. Kemudian kami berkawan dengan UMNO, dia mengatakan kata apa? Tutup mulut. Kalaulah kami kerjasama dengan UMNO, ni amanah ni, PAS belum kerjasama 44 kali kena kapel setiap hari. Semualah kami ni mampulah kena kapelnya. Tapi sekarang mereka tak boleh kata apa, sebab mereka kerjasama dulu. Terima kasih kepada PAS kerana kamu membuka lagang untuk bekerjasama dengan UMNO. Sekarang kami bahagia bersama UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itulah kita lihat perangai PAS ni, dia buat tak apa, orang buat tak boleh. Datang sini ada satu panglima daripada utara no. Habislah Perdana Menteri ke-10 ni liberal, orang kafir boleh baca Quran. Ini kan boleh keluar juta orang tunjuk perasaan nanti kerana Quran dihina. Ada orang kafir baca Quran daripada DAP. Kita pun terkejut juga. Tapi zaman lawan anak muda dia cekap cari. Dulu kami bersama dengan kelab penyokong PAS, bersama dengan keadilan, banyak orang bukan Islam baca Quran.
Termasuk Gua Balakrishnan, selalu dia baca ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Haji hadir depan, Haji hadir depan, Ustaz Fadil depan ni Ali. Mereka kata ni bagus, orang kafir mendekati Quran. Dan ada juga bala, bukan tak baca Quran, dia jumpa Nabi dan disahkan oleh Tuan Ibrahim. Jadi dari sekalian, bila kita dedahkan yang itu, terpukau hero utara tu. Dia lupa dulu bersama dengan PAS, banyak orang bukan Islam baca Quran, bukan baca terjemah, baca ayat betul. Al-Quran ini untuk manusia. Saya suruh sebut Cat Steven, ingat tak Cat Steven? Tahu Cat Steven? Penyanyi top, penyanyi tu macam Tom Jones apa semua tu. Dia pernah jumpa saya. Ha? Jumpa, pernah datang dengan tu. Tom Jones kata, kalau kau tengok orang Islam yang main London, aku tak masuk Islam mungkin, tapi aku memeluk Islam kerana aku lihat keindahan Al-Quran bila aku baca Quran. Sebab seni Al-Quran itu, bunyinya, denungnya, sebagainya, dia seorang ahli seni, dia lihat keindahan Al-Quran. Artinya dia baca dulu, lepas itu baru dia masuk Islam. Banyak profesor, saintis di England itu kerana baca Quran, mereka memeluk Islam. Di Malaysia ni dia anggap Quran untuk orang Melayu. Ini masalah, dan dia tembak tak kenal. Kerana orang bukan Islam yang menyokong PAS, kelab itu selalu baca Quran, bukan takat baca terjemahan, baca sekali dengan ayat itu. Masalah PAS ni, mereka buat tak apa, orang buat tak boleh. Perangai mereka tak berubah hadirin sekalian. Saya tak mau cakap banyak lah, sebab nak simpan tenaga esok mesyuarat banyak. Termasuk ada jamuan resmi dengan yang di Pertuan Agong dan wakil daripada New Zealand. Dan hal beras ni saya nak sentuh sikit lah. Beras ni kita akui ada sedikit masalah, tapi tidaklah sampai seperti zaman Sayyidina Umar, kekurangan makanan, berlaku banyak jenayah sehingga dia tangguh hukum hudud. Karena kalau dijalankan hukum pada waktu itu, barangkali ramailah kena potong tangan. Tapi oleh kerana masalah begitu besar, hal kemarau dan hasil kurang, ditangguh hudud. Zaman Nabi Yusuf AS, Nabi Ishak dan membawa anak cucunya datang minta gandum di Mesir kepada Nabi Yusuf yang dikatakan jadi Perdana Menteri pada waktu itu. Artinya masalah makanan ini berlaku kadang-kadang 100 tahun sekali kah, 200 tahun sekali kah, jadi masalah. Kita ada masalah, tapi tidak seberatlah sampai nak tangguh semua undang-undang kerana orang nak mencuri tak ada makan. Belum. Beras ini jadi kurang kerana beras import. Maidin pun dah terang dah, Maidin yang ada store tu, beras import ni naik tiba-tiba kerana India mula stop ekspor beras putih. Orang Petaling Jaya, orang Shah Alam, orang belah situ mana peduli beras tempatan ni, semua makan beras import. Sebab beras tempatan RM26, import baru 20, 32, 34, taklah mahal sangat. Mereka kata beras import ni elok. Tapi bila beras import naik melambung sampai 37 sampai RM40, RM40, mereka cari beras tempatan. Bila cari beras tempatan ni pula, main dalam video dan sebagainya, bulan depan tak ada beras. Orang ramai pun terpa lah pergi beli beras yang sebulan dia sekampit, dia beli 3. Bila dia beli 3, dia ambil hal orang lain 2 kampit. Yang 2 kampit pula dia beli 4. Di Pokok Sena, masa kita nak jual beras bawah LPP, seorang makcik tu dia beli 2 kampit, dia masuk bonet kereta. Dia datang beli 2 lagi. Saya tanya, anak berapa makcik? Anak 2. Sebulan berapa? Sekampit tak habis. Kenapa beli 4? Mereka beritahu bulan depan tak ada beras. Sebenarnya ada. Sebab itulah saya nasihat kepada semua, beli ikut keperluan. Kalau tuan-tuan pakai 2 kampit beras, beli 2. Bulan depan ada. Kita akan cari jalan ikhtiar. Macam mana supaya beras ini berada. Dan sekarang ni berlaku kelang kabut sikit. Alhamdulillah sekarang dah mulai pulih. Besok kita akan bincang dengan PM. Kalau dah bersetuju semuanya,
agensi kerajaan, hospital, kamp tentera, polis dan sebagainya, kita minta mereka beli beras import supaya kerajaan beri subsidi kepada hak yang kerajaan ini dulu, dan beras tempatan akan terlambak kembali di pasaran. Kalau tak ini juga kita cari jalan yang lain. Pada itu jangka pendek. Jangka panjang kita sekarang sedang berusaha untuk menjadikan di Mada Kedah 5 musim untuk 2 tahun. Belanja berapa? 3 bilion. Negeri itu siapa pemerintah? PN. Bagi kita soal makan, kita tak kira PN, tak kira BN, dia keperluan manusia. Datuk Seri Ibrahim, dia tak kira kamu siapa perintah, menyediakan keperluan makanan, tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab kita semua. Setuju ke tak? Nah, 29 hari bulan ni saya akan ke Besut Terengganu. Nak tengok tanaman padi alas kincan itu yang akan dipotong, hasilnya banyak mana. Supaya cara itu kita nak kembang di tempat lain, dan juga di Pahang juga, dan di Sabah dan Sarawak, supaya beberapa tahun lagi kita harap beras cukup di Malaysia ini, insyaAllah. Tak boleh diam, semua kita kena buat kerja, kena ikhtiar. Kalau maki saja bukan boleh selesai. Ada pula keluar hari ini kata, Mamat kata, oh, jangan makan beras banyak, nasi banyak, nanti gemuk. Siapa kata tu? Ini fitnah yang dibuat. Saya tak peduli hal fitnah begitu, tak kisah. Yang penting kita terus melakukan kerja. Dulu ayam begitu juga masalah bila kita bawa ambil alih, tapi alhamdulillah sekarang sudah stabil. Telur pun dah stabil. Adalah kadang sana tak cukup sikit, sebenarnya itu biasa, tapi umumnya stabil. Beras pun insyaAllah akan stabil. Kita akan cari jalan yang terbaik. Kerajaan ini bukan kerajaan kita yang duduk saja. Sebab itulah kita harap kerajaan Pahang, kemenangan di DUN Pelangai ini akan memberi semangat lagi kepada yang amat berhormat Menteri Besar Pahang untuk bekerja lebih baik untuk membangunkan Pahang ini bersama dengan kerajaan federal. Boleh semua? Boleh ni? Kita tengok 7 hari bulan ni, borang 14, 7:30 malam kita dah tahu dah. Pelangai kita akan menang dengan majoriti yang besar, insyaAllah. Sebab ombak hijau ni dia pukul begitu kuat, kuat macam mana pun ombak itu akan patah balik. Dia dah patah balik dah di Simpang Geram dan Pulai. Ombak itu patah balik di Pelangai dan akan melanda ke mana, insyaAllah. Inilah harapan semua. Selamat bertugas, selamat bekerja, dan kepada semua yang mengundi Pakatan Harapan pada hari mengundi, jangan cari simbol Pakatan Harapan. Orang Tionghoa jangan cari roket. Kali ini cari daging. Boleh ke tak? Ya, pertama kali kamu akan pangkah daging, kena pangkah kali ini. Saya meletakkan wajib untuk kamu pangkah daging kali ini. Boleh? Inilah harapan kita semua. Selamat bekerja, selamat mengundi, dan kita akan capai kemenangan untuk penerusan kerajaan perpaduan kita. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.